Bukan Mek, pending. Kan sempat dah pending. Selamat datang saya ucapkan. Alhamdulillah dengan limpah kurnianya kita dapat berkongsi Dia otak memang bersama-sama sikit hadir lah. secara langsung ataupun tidak langsung Dah di lama dalam lah majlis memang ilmu sikit. ini untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan. Saya Muhammad Faizi Mezul Azli selaku moderator webinar 4.0 bertajuk Asas Penjagaan Basikal. Bersama panel jemputan kita yang saya hormati Encik Afendi Mahmud, pembantu belia sukan kanan, Pusat Sukan UPSI. Beliau berkhidmat di UPSI sejak tahun 2000 sehingga kini. Beliau juga berpengalaman luas dalam bidang pengurusan event basikal. Okey, jika para penonton mempunyai soalan nanti, boleh saja type di ruangan komen atau boleh secara live berinteraksi bersama kami. Saya mohon agar semua penonton untuk menunggu sehingga ke akhir kerana kita akan membekalkan link speedy di ruangan komen. Okey, tanpa membuangkan masa lagi, saya menjemput Encik Effendi untuk memberikan pengenalan tentang asas penjagaan basikal. Silakan Encik Effendi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada seluruh serta webinar pada pagi ini. Alhamdulillah kita dapat bertemu di ruang angkasa ya. Bagi kita tak boleh nak bertemu secara face to face kami. So okey, saya Muhammad Effendi Mahmud, berkhidmat di UPSI sejak tahun 2000 hingga kini dan mula berkecimpung atau terlibat dalam sebagainya baru lagi sejak mulai tahun 2009 atau 2010 macam itulah, saya tak ingat. Dan sejak itu saya terus jatuh cinta lah orang cakap dalam sukan. Walaupun sukan saya dulu sukan basikal, sebab badan saya bukanlah seorang orang cakap badan rider macam kan. Okey, untuk pengetahuan atau disclaimer, saya bukanlah seorang pro rider atau pro mekanik. Cuma pagi ini kita boleh berkongsi atau saya akan berkongsi pengalaman sepanjang saya terlibat dalam sukan basikal dan cara-cara untuk menjaga sesebuah basikal dengan cara yang kalau 100% betul pun mungkin 90% betul. Saya tak ada, orang cakap tak ada menerima pendidikan atau latihan untuk menjaga basikal secara formal. Ini based on saya punya pengalaman dan pemerhatian sajalah. Saya harap kalau ada di antara rakan-rakan yang menyertai program kita pada pagi ini yang lebih tahu atau di luar pengetahuan yang saya ada, boleh kita kongsi bersama. Okey, saya rasa itu sahaja pengalaman pengenalan daripada saya. Seterusnya kita ini. Okey, terima kasih Encik Effendi atas pengenalan diri tersebut. Okey, seterusnya kita ke topik utama kita, iaitu asas penjagaan basikal. Silakan Encik Effendi. Okey, sebelum kita pergi ke topik pertama kita, terlebih dahulu kita sembang sikitlah berkaitan dengan jenis basikal yang orang cakap popular lah yang dekat Malaysia ni dekat Malaysia ni, sebab sekarang pun dah memang sejak PKP, awal PKP dulu memang trending gila lah aktiviti berbasikal. So dekat Malaysia ni saya rasa ada 3 atau 4 jenis basikal yang
popular digunakan oleh penunggang-penunggang basikal di Malaysia lah. Nombor 1 mountain bike, 2 road bike, 3 folding bike, dan 4 mungkin fat bike. So semua basikal ni mountain bike, road bike, folding, dia ada kategori dia masing-masing. Contoh mountain bike, dia ada tail, dia ada soft tail. Road bike dia ada all-rounder, TT bike. Folding juga dia ada kategori dia, tapi kategori dia mengikut saiz tayar. Saiz tayar tak silap dia standard size bermula daripada 16 inci hingga 26 inci. Tapi yang most popular orang pakai 20 atau 24 inci lah. Okey, itu sedikit sebanyak mengenai jenis-jenis basikal yang popular di Malaysia. Okey, seterusnya kita akan pergi ke asas penjagaan basikal. Hari ini saya bukanlah nak membuka komponen-komponen basikal ni dan tunjuk cara-cara nak menjaga atau membasuh komponen-komponen basikal ni, tak. Hari ini kita just teori saja. Mungkin next video atau webinar yang lain kita mungkin boleh buat cara-cara buka basikal atau sebagainya lah. Tapi hanya itu, video tu kalau buat mungkin terlalu panjang kan. Okey. Dalam asas penjagaan basikal, yang paling penting sekali adalah penjagaan drivetrain atau gearset dia lah. Sebab kalau kita tak jaga jangka hayat komponen-komponen tersebut lebih pendek daripada yang kita kita jangka lah. Apa itu drivetrain atau group set? Okay. Drivetrain atau group set ni dia terdiri daripada beberapa komponen. Contoh seperti headset, bantai, headset, FD dan shifter. Okey. Itu adalah komponen-komponen drivetrain. So penting untuk kita jaga, sebab kalau kita tak jaga, dia akan memberi kesan terhadap kayuhan kita. Maksudnya kalau kita kayuh tapi kita tak basuh, kita tak injakkan dia, jadi dia akan mengganggu lah sedikit kayuhan kita. Contoh bantai akan jadi minyak, grease tu dia akan jadi tebal. So benda-benda ni akan mengganggu. So sebab tu kita tanya kenapa kita kayu tak laju kan? Sebab drivetrain kita kotor. Okey. Untuk memulakan kayuhan, sangat-sangat penting untuk kita periksa keadaan basikal kita selamat. Apa maksud selamat? Kita kena periksa brake, pressure angin, keadaan drivetrain kita. Jadi sebelum kita berkayuh tu, sila periksa keadaan basikal anda. Sebab bila dah kayuh, nanti mungkin kayuhan kita tu dekat, kalau kita target, contoh hari ni kita kayuh 30 kilo, dah jauh daripada rumah lah kan. Mungkin 15 kilo pertama tak ada apa. Tapi bila dah lama sikit, mula dia jadi kerosakan terhadap basikal, dah jauh daripada rumah. So penting untuk kita periksa keadaan basikal kita dalam keadaan yang selamat. Okey. Ada apa-apa soalan setakat ni? Daripada kawan-kawan. Tak ada
Okay. Tak ada lagi. Tak ada lagi setakat ni apa yang saya sampaikan tu boleh faham tak? Sebab saya tak orang cakap kalau soft skill ni kurang lah sikit. Okey. Seterusnya, tuan-tuan dan kawan-kawan disarankan mencuci basikal anda selepas setiap kayuhan. Cuci. Okey. Dia ada dua jenis kayuhan lah. Satu kayuhan jalan raya yang selalu kita gunakan, road bike, mountain bike, dan satu lagi kayuhan off-road. Ya. Selalunya kalau kita kayuh on-road ni, kesan kotoran dia tak ada sangat lah sebab kita kayuh atas jalan raya. Jadi bila habis sahaja kayuhan, kena cek juga basikal anda, kena cuci juga, tapi tak semestinya cuci yang terlalu orang cakap betul-betul cuci tak adalah kan, sebab kita kayuh on road ni tak ada kotor sangat. So kalau selepas berkayuh on road tu, tuan-tuan periksa keadaan basikal tuan-tuan. Kalau boleh, at least jirus air lah dekat basikal tuan-tuan. Sebabnya ada satu kotoran yang kita tak nampak. Kotoran tersebut adalah okey, besok ada tanya. Kejap besok nanti saya jawab. Kotoran tersebut adalah peluh kita. Peluh ni kita tak nampak. Kecuali frame-frame yang mid color tu, itu kita nampak. Kalau frame yang color dia metalik, kita tak nampak sangat. Peluh kita sangat berbahaya kalau kita tak cuci. Kalau kita tak jirus air dekat frame. Sebab peluh ni kalau dah seminggu 3, 4, 5 kali terkayuh kita tak cuci, peluh akan melekat di frame, dia akan menyebabkan quality cat frame tu akan mungkin terakis. Okey, tadi saudara Peso tanya adakah perlu lepas cuci kita reloop? Ya, perlu. Sebab air akan menyingkirkan minyak nanti. Kan? Dia ada dua jenis basuhan lah sebenarnya. Kalau kita kayuh seminggu sekali, kayuh hari-hari tu kita just cuci, cuci biasa lah, cuci biasa. Saya tak ada buka apa-apa barang, cuci biasa. Satu lagi cucian adalah deep cleaning, orang panggil. Deep cleaning ni, kita buka komponen dia, kita rantai, kaset apa semua, kita rendam di dalam chemical atau degreaser yang ada dijual di pasaran lah. Okey, tadi soalan tadi macam mana nak hilangkan karat kan dekat rantai. Soalan ni kalau karat ni sebenarnya ada cara dia. Ada cara murah, ada cara mahal. Tapi nak kata hilang 100% tu taklah. Sebab saya pun dah try banyak produk dan ada yang DIY kat sini. Dia kalau nak hilang pun 80%, 90% karat dari perantai tu dia tak akan hilang 100% kecuali kita lepas kita guna tu, kita guna eraser ke apa ke, kita gosok, boleh hilang 100%. Kita pasti kan, tapi cara lah kan benda tu.
Besok dapat jawapan saya besok. Okay, dapat. Thank you, Ben. Okay. So, lepas cuci, kena relief. Relief rantai. Rantai paling penting, relief. Kalau kita tak relief, nanti rantai tu akan berkarat. Sebab air masih ada dekat rantai. Walaupun kita nampak rantai tu kering, tapi dia ada celah-celah. Dia mesti akan berkarat nanti. Okay. Okey. Untuk mencuci basikal, okey, selepas kita dah cuci apa semua tu, kita periksa tukaran gear. Kita dah habis kayu, kita balik, kita cuci. Kita periksa tukaran gear kita. Maksudnya kita kayu lah, kita parking, kita set. Kita shift satu. Kita tengok tukaran gear kita, okey ke tak? Ada lari tuning ke tak? Kalau lari tuning, kalau tuan-tuan boleh tune sendiri, tuan-tuan buatlah. Kalau tuning kita lagi, disarankan jumpalah, pergilah bertemu atau minta mekanik yang tuan-tuan percayai lah. Sebab kalau tuan-tuan biarkan dalam keadaan gear yang salah, maksudnya dia masuk tak masuk, tuan-tuan lagi, dia akan merosakkan komponen-komponen di rantai. Dia akan, sebab mungkin dia ada gigi keset dan dia tak masuk, rantai tak masuk, so nanti dia akan menghakis rantai. So amat penting untuk periksa tukaran gear tuan-tuan. Untuk penjagaan rantai dan keset lah. Sebab nanti pun dia akan efek juga kepada RD tentuan, IG tentuan. Dia kedudukan dia tak betul. Kemungkinan benda-benda tu bila kayu dia boleh menyebabkan kadang-kadang angle sekarang atau RD boleh patah. Bila kita masuk gear tak betul. Nanti cost lagi lah. Okey. Boleh faham? Okey. Seterusnya. Boleh. Okey. Untuk mencuci basikal, tuan-tuan boleh guna degreaser yang dijual di pasaran, di dalam pasaran lah. Degreaser yang dibuat khas untuk basikal. Jangan pakai chemical atau produk-produk yang dibuat dibuat untuk kereta atau motor, sebab bahan dia tak sama. Mungkin bahan yang dibuat untuk kereta atau motor, dia chemical dia lebih kuat. Jadi kalau tuan-tuan pakai degreaser yang macam tu, takut dia menghakis komponen-komponen yang ada. Sama juga shampoo. Shampoo tu kalau boleh beli yang untuk basikal lah. Kalau shampoo boleh je pakai, tak ada masalah. Tapi selepas pakai tu kita kena guna banyak air untuk hilangkan dia punya chemical . Sebab kalau tuan pakai tu, nanti dia akan merosakkan struktur cat dekat frame. Dan paling dilarang guna chemical yang digunakan di kawah yang kalau macam merah kan. Itu jangan pakai. Sebab itu sangat kuat dia punya bahan . Okey, untuk kalau tuan-tuan nak jimat degreaser lah, degreaser kebanyakan dia mahal juga yang dekat-dekat pasaran. Ada yang
Berapa rasanya RM20 lebih, RM30 lebih, macam tu lah. Ada yang sampai beratus pun ada kan. Itu boleh buat sendiri, pakai baking soda, cuka dan pencuci pinggan mabuk. Kan? Contoh campur 3 bahan ni, tapi ni untuk degreaser saja tau. Maksudnya untuk kita buang minyak, bukan untuk cat, bukan untuk shampoo atau batu, dia untuk degreaser saja. So cara ni saya dah pernah buat, okey, punya result dia okey. Kalau tuan-tuan nak tahu macam mana dia punya perang, boleh share dekat YouTube pun banyak. Dia punya cara-cara nak buat benda degreaser. Okey. Seterusnya, soalan tu agak sensitif antara besok. Bila nak tukar kaset, nak tukar pantai, nak tukar part-part lain yang rosak lah. Kita tunggu sampai rosak lah kita senang. Atau kalau kita jaga dengan sempurna komponen ni, dia akan bertahan lama. Setengah-setengah artikel mengatakan dia ada tahap-tahap dia lah. Contoh macam kalau kereta, dia ada wear and tear dia, barang-barang wear and tear. Tapi kalau macam basikal ni, saya rasa, saya pun tak pasti sangat. Kita guna sampai dia tak boleh guna. Faham tak maksud dia? Kecuali memang kita dah ada duit banyak sangat, pasal nak tukar bulan sekali pun boleh. Kalau untuk biasa-biasa tu, rasanya disarankan. Tapi tak semestinya. Rasanya 5,000 kilometer tu untuk kita tukar rantai kaset lah. Okey, contoh, bila ni, contoh, selalunya bila ada problem dekat rantai, selalunya orang akan dia nak tukar rantai je, tak boleh. Bila tuan-tuan mileage komponen tuan-tuan dah tinggi, bila rantai putus ke, kayu rantai putus, so nak kena tukar rantai, tuan-tuan tukar sekali dengan kaset sekali. Wajib tukar sekali kalau yang baru. Kan? Sebab kalau mileage tuan-tuan dah tinggi, tuan-tuan rantai saja, nanti dia punya kaset dia tak ngam. So akan timbul masalah, dia lompat, dia tak masuk, sebagainya. Rantai baru dengan kaset sama dia tak ngam. Bila tuan-tuan nak tukar rantai, kita tukar dengan kaset sekali. Kalau yang depan ni tak ada masalah sangat. Bahagian crankshaft ni tak ada masalah sangat. Yang penting rantai dengan kaset ni, kalau nak tukar, kena tukar sekali. Makan model sikit lah. Alah, basikal mahal-mahal, takkan komponen tu tak dibeli kan. Okey, seterusnya. Tuan-tuan kalau nak cuci, sangat-sangat dilarang menggunakan water jet. Sangat-sangat dilarang. Terutama yang kayu, kalau setakat kayu off-road ni, jangan guna water jet kecuali kita kayu off-road, balik kayu off-road tu memang dah, basikal kita dah macam donat dah kan. Dengan lumpur penuh, yes, itu boleh guna water jet, tapi untuk kita cuci lumpur sahaja. Bahagian-bahagian yang contoh frame, tayar tu kita cuci water jet pakai water jet bahagian itu saja. Water jet sangat-sangat sumber di bahagian-bahagian yang mempunyai bearing. Punya bearing macam bottom bracket, hub, headset, hub belakang, hub depan. Jangan pakai water jet. Sebabnya water jet tekanan air dia sangat tinggi dan air tu boleh masuk di dalam bearing. Bila dia masuk dalam bearing, dia tak keluar. Bila dia tak keluar dalam dia akan bertalat. Kan? So, yang paling afdal sekali nak basuh basikal ni, pakai pad biasa je. Dia kena manja-manja je air dia.
So ingat kalau rasa macam malas lah nak hantar ke car wash lah. So please, jangan bagi dia tengok bahagian-bahagian yang punya bearing. Walaupun aku pakai seal bearing. Seal bearing tu dia seal untuk dust saja. Maksudnya dia seal untuk habuk macam tu saja. Air dia tak seal, dia tak protect air. Air akan still masuk. Kan? Bila lama-lama dah berkarat nanti kita punya bearing akan rosak. And nasihat saya, kalau yang selalu off-road tu, janganlah rendam ada dalam sungai. Kan? Jangan rendam. Rendam sebiji maksudnya, nak ambil gambar, aku nak ambil gambar ni, pum, rendam dalam sungai. Jangan bearing nanti. Nak balik memang tak rasa apa, tapi 2-3 bulan lepas tu, bila dia start makan bearing, rosak. Okay? Boleh faham cakap ni? Okey, penyampaian. Ada soalan? Okey, seterusnya kita ke soalan Cik Pendi, apakah perkara asas yang perlu kita bawa semasa kita berkayuh? Tak kisahlah jarak jauh ke, jarak dekat ke, apa perkara asas yang perlu kita bawa? Okey, saya rasa benda yang asas ni kita cakap last sekali boleh? Sebab kita masih dalam penjagaan basikal. Sebelah. Baik, Cik Pendi. Okey, mengikut trend semasa, ramai rider memilih untuk beralih kepada komponen berasaskan karbon. Termasuklah frame karbon, handle karbon, seat post karbon. Okey, apakah aspek-aspek penting yang perlu kita tahu untuk penjagaan komponen-komponen karbon ni? Okey, soalan yang baik daripada tuan moderator kita. Dengan cerita dia pun sekarang sangat-sangat kuat. Kayu lah. Beri sampai 30 lebih. Kan? Power ni. Basikal pun mahal ni. Tuan moderator kita ni. Okey. Untuk penunggang basikal yang menggunakan basikal karbon dia ringan tapi dia sensitif. Memang ada lagi. Okey, karbon ada part-part penting yang tuan-tuan perlu jaga. Part-part tersebut dengan sensitif ni handlebar. Tuan-tuan, kalau tipuh ni, kalau karbon, dinasihatkanlah at least seminggu atau 2 minggu sekali buka cuci. Buka dan cuci Sebab apa? Kalau tuan-tuan dia akan buka. Tak beli kayu je, tak buka-buka. Dia akan melekat dekat seat. Bila melekat, sebab karbon ni dia ada jangka hayat dia. Contohlah satu hari nanti tuan kayu, seat pun dia patah. Tanya bunyi. Okey. So disarankan tuan-tuan seminggu sekali atau seminggu sekali buka dan cuci lah. Sebab nanti dia akan melekat kalau kita tak buka.
cuci. Okey. Bila tuan-tuan buka dan cuci, jangan sorry bensin habis. Jangan guna grease ya untuk jangan guna grease ya, kalau yang guna grease. Sebab nanti dia kelicin. Kalau dia ada grease dia sendiri, grease dia akan kasar dan kalau tuan-tuan belilah itu. Dia akan memanjangkan jangka hayat komponen basikal anda. Okey. Bahagian ini juga penting. Kalau kita tak nak buka, saya cuci, sembuhlah chain tube atau benda-benda oil lah. Benda kat sini kita boleh yang kita untuk pakai. Sebab ini kalau kita buka mungkin susah sikit. Nanti lari dia punya elemen kan. Penting kan? Kita jaga. Dan batik ni untuk robat lah. Untuk robat dari cover ni untuk robat lah. Disarankan 3 atau 4 bulan sekali anda buka lah batik ni. Periksa keadaan handlebar anda. Bila kita berkayuh, peluh dia akan masuk tau. Walaupun dia ada batik kat sini, relatif, peluh masuk sini. So bahagian dalam kita tak pernah cuci pun 3 bulan, 4 bulan. So nanti peluh tu dia sifat dia mahakis. Jadi tuan-tuan kena buka dan cuci pasal keadaan handlebar anda. Takut-takut ada crack. Dan pernah juga kes handlebar patah disebabkan peluh tu dah bertukar jadi garam dalam handlebar, dia tak pernah buka. Dan handlebar tu bukan carbon tau, alloy. Anda bayangkan kalau alloy pun boleh patah sebab garam tu buat peluh kita, tambahan pula carbon. So disarankan 3 bulan, 4 bulan sekali anda buka, anda cek untuk keselamatan. Kita bukan nak membazir benda ni, tapi kita sayangkan nyawa kita lah. Carbon ni dia kadang crack kecil pun kan? Okey, tadi ada soalan. Adakah ceramic bearing tu bagus? Okey, ceramic bearing ni bagus. Tapi ada beberapa jenis dalam pasaran sebenarnya. Dalam pasaran, kalau yang mahal tu baguslah. Tapi kita tak mampu nak beli pula kan. Kalau yang biasa-biasa, selalu biasa-biasa ni made in China. Takut dia ceramic bearing ni bagus tapi dia agak sensitif kan. Setengah-setengah pendapat untuk kayuhan off-road kita tak perlu pakai ceramic bearing sebab dia sensitif. Tapi kalau untuk road, okey. Encik Fendi, ada lagi soalan daripada saudari Chong. Beliau bertanya, semasa kayuh, pedal dia mengeluarkan bunyi. Macam mana cara nak atasi? Okey. Ini pedal. Dia kalau berkenaan bunyi tu, kalau kita betul-betul pasti pedal bunyi, dia dekat pedal ni dia ada bearing. Ada bearing. Kita kena sembur grease dekat bahagian ni. Dekat bahagian ni. Kita kena sembur grease ya. Tapi kalau still bunyi,
kita kena beli lain lah. Mungkin pedal tu dia menunjukkan sistem nak rosak. Okay. Okey Cik Mehdi, kita balik pada soalan tadi. Apakah benda-benda asas yang perlu kita bawa semasa berkayuh, sama ada jarak dekat ataupun jauh? Okey. Benda-benda asas atau wajib perlu kita bawa semasa kita buat kayuhan, tak kisahlah sama ada solo atau berkumpulan. Ini benda-benda asas, benda-benda asas wajib lah yang perlu dibawa. Satu, botol air. Botol air itu wajib kita bawa. Jangan kita kayuh, kita bawa air sampai tengah jalan, kita dehydrate. Tube spare wajib kita bawa. Walaupun kadang-kadang orang bawa patch yang untuk tampal tayar yang bocor kan, tapi saranan saya bawa lah tube spare, terutama yang kayuh road bike. Kalau 10 tahun dulu kita kayuh mountain bike, okey, sebab saiz tayar kita semua sama, semua 26 inci. Tapi sekarang ni ada yang 27, ada yang 29 inci. So saiz tayar kita tak sama. Sama juga road bike. Road bike saiz tayar dia sama, tapi saiz rim. Kalau tuan-tuan pakai rim high profile, kayuh dengan kawan-kawan yang pakai low profile, nanti dia punya tube tak ngam. Dia punya valve tube ni tak ngam. Kan? Bila tuan-tuan kayuh pancing, tuan-tuan pakai high profile 50 mm lah, 80 mm lah. Member pakai 25 mm. So valve ni nanti tak sama dengan tuan ni. So wajib lah bawa, sebab dia individual punya keperluan. Apakah penggunaan degrading solution? Sekejap Cik Ali okay, saya teruskan. Nanti saya jawab soalan Cik Ali. Okay, pump bawa chain link. Chain link ni maksudnya penyambung rantai. Penyambung rantai. Mini Allen-key. Mini Allen-key tu bawa pembuka tayar. Pembuka tayar lever tu, kita nak congkel-congkel tayar tu kan. Tu bawa. Sebab kalau pancit kita nak buka tayar, kalau tak ada lever tu, dengan keadaan kita penat, kita boleh jadi tension nanti nak buka. Benda mudah jadi susah. Meter ni optional sebenarnya. Kalau kita kayuh, nak kayuh rekreasi tu tak payahlah meter kan. Tapi kalau bagi saya sekarang ni heart rate monitor amat penting lah kalau kita nak kayuh. Heart rate monitor. Sebab banyak terjadi kes meninggal ketika berkayuh. Sebab mungkin setelah itu ajal tak boleh cakap apa lah kan. Kita boleh kontrol kita punya heart rate kita bila kita kayuh. Maksudnya kalau heart rate kita dah tinggi, terlampau tinggi, kalau kita tak ada bacaan heart rate tu, kita tak tahu kan. So, bila ada bacaan heart rate tu, at least kita boleh kontrol kita punya heart rate. Kita slowkan tuan atau boleh berhenti rehat sekejap. Okay. Dan ni penting juga duit
duit anda kena bawa lah. Kan? Kena bawa, dan tengah-tengah bergaya nak lepak kat kedai ke, tapi jangan masuk basikal dalam kedai pula, nanti viral pula. Kan? Okay, IC, kan? Handphone wajib lah, kan? Duit tu berapa kalau kita, contohlah kita kayuh seorang-seorang, kan? Hari ni aku nak kayuh ke, kita kalau dia tanya boleh ni, ada kawan-kawan nak kayuh ke Sungkai lah, apa kan? Tapi hari tu dia nak kayuh seorang, tiba-tiba basikal dia problem. Nak tak nak, nak keluar rumah kerja ke apa kan, nak tak nak kena panggil Grab lah. Pasal lah. Kan? Encik Fendi, ada soalan daripada Encik Ali. Apakah penggunaan degreasing solution secara kerap boleh merosakkan komponen? Okey, untuk penggunaan degreaser, saya tak pasti soalan Encik Ali ni kerap tu macam mana, sehari 2 kali ke, tiap-tiap hari guna ke, kan? Encik Ali boleh bagi soalan yang bagi fakta yang ni, tapi rasanya kalau degreaser, kalau kita guna, nasihat saya, lepas tuan-tuan pakai degreaser tu, kena cuci dengan air yang banyak. Okay. Setiap kali, memang saya pun pakai setiap kali cuci memang saya pakai degreaser. Tapi kena jira air banyak lah dekat degreaser tu. Okey, lagi satu, kalau contoh kayuhan tuan-tuan biasa-biasa je, maksudnya tak adalah kotor sangat basikal tu, kan? Masa nak cuci dengan air pun tak berbaloi, tengok rantai pun okey lagi. Salah satu teknik untuk menjimatkan air, tuan-tuan boleh pakai wet tissue untuk lap frame basikal anda. Tak boleh cuci, pakai wet tissue je untuk menghilang meja. Bila ni dah ada Google Meet pun ada free dah. Oh, ni buat dah. Oh, dia tak pakai guna kain. Tak ada kain. Ya, belajar Google Meet lah. Ya. aku kau balik. Okay, sorry tadi mic ter off. Tuan-tuan boleh beli wet tissue, tisu basah bukan magic tissue. Boleh lap basikal yang untuk menjimatkan atau memudahkan kerja pakai wet tissue. Yang bukan wet tissue yang kecil-kecil tu, yang otomatis punya wet tissue. Wet tissue tu dia boleh hilang, grease yang minyak-minyak sikit tu dia boleh hilang. Tak perlu basuh. So hal ni macam saya cakap tadi ada dua lah. Satu yang biasa punya yang kita kaya hari, satu lagi deep cleaning kan. Deep cleaning tu kita buka habis komponen ni, cuci lah. Okey. Okey, terima kasih Encik Fendi. Okey, soalan seterusnya. Okey, baru-baru ni banyak yang mengecam rider-rider jalanan ni. Apakah pandangan Encik Fendi tentang aspek keselamatan dengan pengguna jalan raya yang lain? Okey. Untuk kita dapat tengok sekarang ni aktiviti berbasikal semakin trending dan berkembang lah. Sejak berlakunya pandemik COVID-19 dan kita tak boleh
nak buat aktiviti lain seperti berbasikal dan beberapa aktiviti yang tidak melibatkan sentuhan. So dulu memang viral juga 2-3 kes orang yang kayu basikal atas highway lah masuk basikal dalam kafe. Saya faham basikal mahal, memang masuknya. Cuma kalau macam untuk kayuhan secara berkumpulan di atas jalan raya, ini pendapat peribadi saya lah. Kita kena ingat kita ni kecil. Walaupun basikal kita mahal, sama mana pun basikal kita, kalau kita atas jalan raya ada lagi benda-benda yang besar kat atas tu. So basikal yang mahal tak semestinya dia dapat melindungi keselamatan diri kita. So kita kena jaga keselamatan diri kita, kita kena hormat dengan pengguna jalan raya yang lain. Kan? Kalau sebab kita ni kalau kita langgar orang pun kita teruk, orang langgar kita lagi lah kan. So kena dengan basikal tu secara berhemah lah. Dan kalau boleh carilah rute-rute yang kurang sibuk kan? Kurang sibuk. Dan kalau ada yang contoh pagi-pagi kita nak kayu, kalau boleh elakkanlah waktu puncak. Maksudnya orang nak pergi kerja tu, kita pula sibuk nak berkayu. Rasanya selepas kerja orang masuk waktu kerja tu, barulah kita mulakan kayuan. Sebab waktu tu aliran trafik dah kurang. Sebab orang sibuk nak masuk kerja ni, dia tak peduli dah. Kan? Takut basikal lewat lah. Kita pula nak berkayu hege kat tepi jalan tu kan. So kalau boleh, lepas waktu puncak tu, kita barulah start berkayu. Elakkan waktu puncak. Ada soalan bertanya sama ada kayuhan solo atau kumpulan lebih baik. Dua-dua kayuhan pun baik sebenarnya. Solo baik, perkumpulan baik. Cuma kalau solo tu saya sarankan kayu dalam jarak yang kita mampu lah. Jangan kayu jauh-jauh. Sebab kita solo, kita banyak kemungkinan yang boleh berlaku. Selain kerosakan pada basikal, takut kita kena serangan sakit jantung. Itu bahaya kalau solo ni. Yang lepas tu mungkin juga kita sebab basikal dah training, takut berlaku rompakan basikal. Pernah jadi dia tak rompak duit, dia rompak basikal. Sebab orang dah tahu nyamuk-nyamuk ni dah tahu basikal mahal. So kalau yang solo tu kayu dalam jarak yang mampu dan route yang anda tahu. Maksudnya route tu memang ada biasa. Maksudnya dari rumah pergi kedai Aceh ke, dari rumah pergi Speedmart ke, atau okey lah. Okay, untuk paling penting kita kena jaga, kita kena hormat dan kita kena ikut aturan jalan raya. Jangan lane tu kita conquer, nanti datang trailer dia conquer kita terus kan. Okey. Okey, Encik Fendi, ada soalan daripada saudari Sharifah daripada FB Live. Apakah kriteria untuk pembelian basikal? Apakah spek yang perlu ditetapkan? Okey. Untuk newbies yang baru nak mencebur diri atau nak melibatkan aktiviti basikal, first kali tuan-tuan kena tahu
tuan-tuan nak kayuh macam mana. Dan pembelian basikal ni, saya tak nafikan, dia sebenarnya dia akan sedikit sebanyak dipengaruhi oleh persekitaran dan juga rakan-rakan. Contoh, kalau rakan-rakan anda kebanyakannya mengayuh basikal mountain bike dan kemungkinan anda juga akan membeli mountain bike, begitu juga kalau kawan-kawan anda banyak kayuh road bike, dia akan beli road bike. Okey. Tapi ini secara asas saya bagi untuk permulaan basikal, pengayuhan basikal. Ini pengalaman saya dulu. Selalunya orang akan beli mountain bike. Sebab apa? Sebab mountain bike ni satu, dia boleh kayuh di jalan biasa dan di jalan off-road lah. Dua, penggunaan gear dia lebih mudah. Kan? Cara kita nak shifting gear lebih mudah. Kalau macam road bike ni dia susah sikit. Dia teknikal sikit. Dia kena biasa dulu. Kalau macam mountain bike dia biasa je. So lebih mudah. Tadi soalan dia apa ni? Kriteria kan? Okey. Untuk membeli basikal, sebuah basikal tu, kalau untuk mountain bike dan road bike, dia ada saiz dia ya. Dia ada saiz. So saiz tu mengikut ketinggian kita. Contoh kalau tipikal Malaysia ni, selalunya orang akan pilih saiz S dan M. Kalau saiz S tu, kalau dekat Malaysia ni, dia akan bermula daripada saiz 15.5 ke 17. Dikira saiz S lagi. Dan 17 ke atas dikira M. Untuk basikal mountain bike lah. Dan setiap saiz dan adalah berbeza mengikut keluaran atau jenama basikal itu sendiri. Contoh, kalau basikal ni dengan basikal lain, dia punya saiz ni tak sama. Walaupun orang cakap basikal ni saiz L atau M. Kan? Tapi dia punya saiz ni dekat sini dia tak sama dengan basikal B. Maksudnya sama-sama saiz S, tapi dia punya saiz ni tak sama. So kena tanya kedai, kena tanya tempat yang anda beli. Kan? Tapi basically dia macam itulah. Contoh tinggi saja 1.7. Ketinggian yang sesuai untuk saya adalah saiz 48 untuk road bike. Macam tu. Okey, berkenaan dengan soalan saudara Peso tadi. Banyak produk daripada China sekarang ni Peso. Pendapat saya. Okey. Dia ada dua produk China tau. Satu original China, satu lagi orang panggil OEM. OEM ni sebenarnya tak wujud pun. Dia fake sebenarnya. Saya lebih prefer kepada original China. Maksudnya banyak original China ni banyak jenama macam Twitter, Alcott, Sabah dan Jabbar. Dia original, dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah sebab dia ada waranti dia. Dan cuma kalau tuan-tuan nak mengharapkan kualiti, mungkin kualiti dia rendah lah. Tapi dia still original. Kalau tuan-tuan pakai produk fake macam China Relo lah apa semua tu, dia kalau nak kata tak selamat tu mungkin sebab dia buat, dia tak ada R&D, dia tak ada KNC.
Setengah-setengah seller dia akan claim datang daripada mall yang sama. Tak. Sebab kadang-kadang ada kes bila orang beli, dia punya mall bottom bracket ni tak sama. Ni tak sama. Ada problem dia. Dan selalu terjadi crack lah dekat frame. So kalau tuan-tuan tanya saya lebih prefer pada original China. Bukan yang China tapi dia jenama tapi dia fit. Dan sekarang ni banyak group set atau komponen-komponen gear daripada China yang dah memasuki pasaran macam Sensa, L2. Dia murah, memang murah. Saya nak cakap tak boleh pakai, kita boleh pakai, okey je. Cuma kualiti dia kurang sikit, kita tak boleh nak expect tinggi sangat sebab dia punya komponen dia buat daripada plastik, macam tu lah. So nak kata ketahanan dia tu ikut nasib lah kot, ikut nasib. Macam saya sendiri, kalau mountain bike saya pun saya pakai produk daripada China. Jenama adalah jenama tu. Tapi memang China lah sebab nak beli yang mainstream sekarang ni yang Shimano Australia tu mahal sangat kan. So, tak mampu. Okey, sekarang ni saya tertinggal satu tadi. Untuk komponen basikal ni sekarang ni dah ada dua jenis. Satu mechanical, satu lagi elektronik. Kalau yang bak untuk tuning gear tadi kan. Kalau tuan-tuan yang pakai elektronik tu macam kalau Shimano dia pakai DI2, kalau SRAM pergi tab, itu tuan-tuan janganlah bawa ke mekanik bawa pokok. Bawalah jumpa mekanik yang betul-betul pakar, yang dah dilatih dah tuning gear ada. Kalau tak, jangan bawah. Itulah cerita dia. Okey. Okey, Encik Fendi, soalan terakhir daripada saya. Okey, kita sedia maklum baru-baru ni terdapat beberapa aspek keselamatan yang telah diwajibkan oleh pihak berkuasa, iaitu pemakaian loceng, lampu depan belakang. Apakah pandangan Encik Fendi? Okey. Saya sangat-sangat menyokonglah penggunaan lampu loceng pada basikal. Bukan bermaksud saya nak mengampu kerajaan, tak. Tapi benda ni untuk keselamatan diri kita. Loceng tu mungkin option lah kot. Tapi kalau lampu atau blinker tu bagi saya wajib untuk kita pasang pada basikal kita. Tapi sekarang ni dah banyak kot, ada produk-produk yang horn yang kuat-kuat kan untuk diletakkan sebab dia membantu meningkatkan keselamatan ketika kita berkayuh. Kita kayuh pagi, waktu kabur blinker, kita pasang blinker at least guna jalan yang lain alert yang kita ada tepi jalan. Okey, terima kasih Encik Fendi. Selesai sudah segala info-info yang padat yang telah diberikan oleh Encik Fendi. Okey, sekarang kita buka jika penonton ada lagi soalan sebelum kita tutup perbincangan hari ini. Penonton boleh sama ada type di komen ataupun terus saja berinteraksi dengan kami di dalam live ini.
Okey, soalan tadi apakah pandangan saya terhadap guna basikal di sesuatu premis? Ini subjektif lah sebenarnya. Tarikan-tarikan ni dia ikut pada mungkin tuan Peritu dia memang minat basikal. Kita tak ada halangan pun, dia nak guna kan. Jadi tak ada masalah apa. Kalau tuan-tuan tengok ni macam Hard Rock Cafe pun dia nak motor besar kat atas dia punya frame tu. Padahal dia tak jual motor pun, dia jual baju-baju gitu je. Saya rasa tak ada masalah kot. Okay, ada soalan lain daripada penonton? Semua faham Jika ada soalan boleh type saja di ruangan komen. Sama-sama Maran. Okey, kita ada soalan daripada FB Live kita, daripada Encik Mustafa Mas Hazil. Apakah asas untuk menjadi seorang mekanik yang baru? Okey, untuk menjadi seorang mekanik yang baru, dia kena ambil masa sikit lah, dan ada sedikit pelaburan yang kita buat. Maksudnya tuan kena beli barang-barang untuk barang-barang asas untuk membuka sebuah basikal. Dia barang dia agak mahal lah. Starting dia ada jual dalam bentuk bag tu tau. Tools set tu dia ada jual. Harga dia 100 ke 200 ke atas lah. Saya pun starting dari itu dulu. And then banyak tengok kita buat refer dekat ni mudah, ada YouTube, kita boleh tengok YouTube. Selalu channel yang membaiki basikal ni banyak channel daripada luar negeri, dia orang tak ikut ilmu. Then walaupun cara yang dia tunjuk sebenarnya basic, then kita kena practical, banyak practical. Dia tunjuk tu basic, kadang ada teknik-teknik yang dia tak tunjuk. Macam tu lah. Yang penting kena ada pelaburan sikit dan minat lah, minat. Kalau tangan kotor, tak ada masalah, boleh jadi je. And then tools untuk okay, dia basic tool dia ni, dia tak semua basikal kita boleh buka tau. Contoh banyak basikal sekarang ni dia teknologi dah tinggi-tinggi. So setiap kali ada produk baru, dia akan keluar tool baru. Macam itulah cerita dia. Tapi basic dia macam nak buka tayar tu, nak buka LNK tu benda-benda basic lah. Kalau benda-benda lain, contoh macam butang bracket dulu kita pakai tree, sekarang ni dia pakai press fit. Macam tu. Contoh macam ring, kalau contoh produk-produk yang mahal, dia ada tool sendiri untuk kita buka bearing dia. Dan saya pun tak semua ada benda tu. Yang mana saya boleh buat, saya buat. Yang mana saya tak boleh, saya cakap tak boleh. Dia kena bawa ke kedai yang lebih besar. Terima kasih Encik Mendy. Kita ada satu lagi soalan daripada FB Live, Encik Syaril Maisa. Bagaimana kita nak tahu mineral oil tu perlu ditambah atau break the house? Okey. Untuk break hydraulic brake lah. Dia cerita ni hydraulic brake.
bila perlu ditambah atau ditukar anda boleh feel dia punya brake tu kosong. Bila ada kosong atau dia punya level tu kita tahu terlalu panjang, maksudnya panjang baru dia kena check brake pad. Macam mana nak check brake pad? Anda boleh buka kaliper, tengok brake pad dia. So selalunya jadi itu brake pad dia haus. Bila brake pad dah haus, anda tukar brake pad, perlu pun tambah minyak. Dia akan okey nanti. Kecuali ada kebocoran. Kebocoran kena bleeding lah. Kalau bleeding, yang boleh buat sendiri. Kalau yang tak boleh, nak kedai. Sebab dia ada alat untuk bleeding. Dan setiap jenama tak sama. Macam jenama dia pakai mineral oil. Kalau seram, heavy apa semua dia akan pakai dot 3 ke 4 saya tak. Sebab saya tak pernah buat ni. Dia tak sama. Okey, Encik Fendi. Okey, ada lagi satu soalan daripada FB Live kita, Encik Ismayazan. Bagaimanakah untuk memilih saddle atau tempat duduk yang sesuai dengan kita? Okey, kalau ni subjektif sebenarnya. Saddle ni. Saya nak jawab ni mungkin panjang kot. Dan saya juga tak worry nak sarankan lah. Sebab benda ni kena try and error. Try and error. Kita kena pilih. Mungkin kita pilih satu saja tu. Pada mula kita rasa sedap, tapi bila kita dah lama pakai kita rasa sedap. Macam itulah. Kita kalau nak rokok betul-betul memang dia ada measurement dia, tapi kena pergi kedai yang ada buat fitting bike. Buat fitting bike dia akan tengok structure punggung kita semua. So dia akan recommend lah mana-mana saddle yang sesuai. Kalau betul-betul nak selesa, beli yang tebal tu, selesa lah. Tapi buruk lah besar kita. Saya tengok tu. Kalau nak cantik, yang nipis-nipis tu lah. Tapi kita tak boleh dapat dua benda dalam satu benda yang sama. Cantik dan selesa, itu tak boleh dapat. Kalau untuk basikal. Okey. Okey, terima kasih Encik Fendi. Okey. Okey, kita minta semua penonton untuk dalam Google Meet ni untuk buka kamera semua sebab kita nak ambil screenshot untuk dalam gambar lah beramai-ramai. Mohon semua buka kamera Okey, tunggu kawan-kawan yang lain ni. Kalau ada yang nak bertanya pun kita sempat lagi ni. Cakap ni apa yang saya kita pun boleh faham tak? Boleh membantu lah. Saya membantu lah. Kalau sekarang sedikit boleh membantu. Encik Fendi ada Encik Peso tanya ni, cara mudah fitting basikal. Fitting, cara mudah fitting. Okey, fitting basikal ni dia ada yang mudah, ada yang susah. Tapi basic dia kita kena selalunya lah. Maksudnya lebih ni tak fokus saddle dia atas pinggang. Berdiri atas pinggang. And then untuk depan bahagian depan di antara scan ni bila kita tengok kita dulu kita tengok dia akan straight batu kita kasi dengan bahagian mak itu basic lah basic and then
Ketika itu bila kita tanya ini ada basikal. Kakak kita straight dekat sini tau. Dia akan straight tau. Dia akan straight dekat sini. Kat sini dia akan bengkok sikit. Ni. Itu basic dia. Dia akan straight dekat sini. Dia straight dekat sini. Dia straight dekat sini. Dia straight dekat bahagian. Bahagian bawah ni dia akan bengkok sikit. Itu kita akan bengkok sikit. Itu sistem yang basic lah. Okey, terima kasih Cik Effendi. Okey, kita semua dah ready Buka kamera semua. Dalam kiraan 3 kita akan screenshot Okey, 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kepada semua penonton yang sudi menunggu kami stay tune hingga ke akhir rancangan, meluangkan masa anda dengan kami. Terima kasih kepada Encik Fendi kerana sudi meluangkan masa dan atas segala info-info yang sangat berguna untuk kita amalkan. Dengan ini saya memohon maaf anda ada tersalah bicara yang buruk daripada saya, yang baik daripada Allah SWT. Akhir kata, Assalamualaikum. Kita jaga kita, lindungi diri, lindungi semua. Terima kasih semua. Okay, thank you Pen, thank you Pen. Thank you Chong. Apa-apa boleh direct ni Kalau tanya lagi boleh direct PM dengan Mak Pen. Kita ada lampirkan link CPD boleh staff boleh isi lah untuk dapatkan CPD.